Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung siri ulang kaji kita berkenaan dengan amalan-amalan harian berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengatur wirid harian. Sebagaimana yang telah pun kita nyatakan ataupun kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan dalam kehidupan kita berulang-ulang hari yang baru. Ada hikmah yang disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 62, yaitu untuk dimanfaatkan oleh orang yang ingin mengingati Allah dan juga ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dia, yakni Allah, menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengingati Allah atau ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita jangan mensia-siakan hari-hari yang mendatang yang muncul dalam kehidupan kita. Jangan disia-siakan tanpa kita beramal. Maka itulah yang menjadi tujuan dan maksud siri-siri kuliah kita ini, di mana kita dalam kuliah yang lalu kita menyebutkan sebagai mukaddimah bagi amalan-amalan itu, kita menyebutkan 3 amalan besar yang mesti menjadi fokus ataupun menjadi target kita pada setiap hari. Yang pertama iaitulah melakukan amal yang diterima oleh Allah. Yang keduanya memperolehi rezeki yang halal, rezeki yang baik. Dan yang ketiganya adalah ilmu yang memberi manfaat. 3 tumpuan amalan ini, sebelum kita masuk kepada perincian-perincian malam ni tentang persoalan, kita akan sambung lagi. 3 fokus itu kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun lebih tepatnya doa Nabi pada setiap pagi. Sebagaimana hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi, sebaik baginda memberi salam daripada sembahyang subuh, maka dia akan membaca doa dengan memohon. Dalam doa itu Nabi memohon 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya Allah, aku memohon darimu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang bersih atau rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala. Dalam hadis ini rezeki itu nombor 2, disebut nombor 2. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dari awal-awal pagi lagi Nabi dah minta dah rezeki ilmu yang pertamanya, agar Allah memberi ilmu. Yang kedua,
Nabi minta agar Allah memberi rezeki yang baik, rezeki yang halal. Dan yang ketiganya amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita juga telah menyebutkan dalam kita beramal seharian, hendaklah kita dahulukan amalan yang fardu, yang mesti wirid harian kita bermula dengan yang fardu. Setelah itu barulah diikuti dengan yang sunat. Kemudian dalam mengatur wirid harian kita, dan sekali lagi kita ingin jelaskan tuan-tuan sekalian, wirid bukan makna zikir. Sebagaimana orang Melayu bila sebut wirid ni bagi dia zikir sajalah. Nah, wirid lepas sembahyang, wirid pagi petang, tidak. Wirid ini amalan-amalan yang kita lakukan secara istiqamah. Kalau kita tuan-tuan dan puan menjaga setiap hari sembahyang berjamaah, makna itu wirid. Nah, wirid harian tuan-tuan ialah sembahyang berjamaah. Kalau tuan-tuan istiqamah baca Quran satu hari satu muka, maka itu wirid. Nah, wirid tuan-tuan setiap hari tak kurang dari satu muka. Kalau tuan-tuan istiqamah tiap-tiap hari bersedekah, maka itu jadi wirid kita. Jadi makna wirid ini ialah mengatur amalan-amalan seharian. Dan wirid, ada wirid mingguan dan ada wirid bulanan, khususnya puasa, di mana Nabi SAW dalam satu hadis menggalakkan untuk kita berpuasa pada setiap bulan tidak kurang 3 hari. Terutama sekali 13, 14, 15 dipanggil hari-hari putih. Jadi kalau tuan-tuan tiap-tiap bulan Islam tuan puasa 3 hari itu jadi wirid. Dan kalau tuan-tuan puasa setiap minggu hari Isnin, maka itu jadi wirid. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian maksud wirid. Dan di samping kalau ada lafaz-lafaz zikir, tuan-tuan istiqamah tiap-tiap hari. Contohnya istighfar 100 kali, selawat 100 kali, tahlil la ilaha illallah 100 kali setiap hari, maka itu jadi wirid. Jadi wirid ini adalah benda yang pengulangan yang dilakukan secara istiqamah. Dan hatta para alim ulama kita menyebutkan, kalau kita ada amalan harian yang tetap, insya-Allah kita boleh mengandaikan ajal kita. Boleh mengandaikan ajal. Itu di antaranya. Ada seorang ulama, dia sebut kepada anak dia bagi nasihat ke anak dia, dan dia sebut, dia kata, ayah merasakan ajal ayah sudah hampir. Lalu anak dia tanya, macam mana ayah tahu? Lalu ayah dia kata, sejak daripada lama ayah tidak pernah meninggalkan doa ataupun zikir yang Nabi ajar pada setiap pagi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Di mana Nabi SAW menyebutkan, sesiapa yang bacanya pada waktu pagi, tidak ada sesuatu yang mudaratkannya sampai petang. Dan siapa yang bacanya petang, tidak ada sesuatu yang mudaratkan waktu pagi. Tapi kata dia, kemarin ayah tak baca langsung. Maknanya Allah SWT takdirkan ayah lupa. Jadi ayah rasa bahasanya mungkin ayah akan jatuh sakit. Memang ayah dia jatuh sakit, selepas itu bawa pada maut. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, bila kita ini ada amalan tetap, kita insya-Allah. Sebab itu Imam Ibn Rajab Al-Hambali 3 hari sebelum dia meninggal, dia dah jumpa dengan tukang gali kubur, minta digalikan satu kubur, dan dia duduk sebelah itu. Kemudian dia tengok, elok, dia kata okey, cukup, elok dah. Jadi kawan tu duk ingat ada orang, ada jenazah nak sampai lah, tak sampai. Lepas 3 hari baru sampai, rupanya jenazah dia. Dan saiz itu saiz dia, saiz panjang saiz dia. Jadi begitu tuan-tuan sekalian. Jadi bukan ada bagi kita ni, kita anggap itu sebagai karamah dan sebagainya, tapi kata ulama, itu kadang-kadang dengan amalan. Dengan amalan yang istiqamah itu ada isyarat. Isyarat yang Allah Ta'ala. Maknanya tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ada sakit baki atau hutang kita yang belum lagi selesai. Bila kita boleh agak-agak, boleh andaikan umur tak panjang dah, tinggal masa sikit, kita boleh selesaikan. Daripada kita leka ghalib tuan-tuan sekalian,
Orang kata dah tua tak sedar diri, contohlah. Bukan nak kata yang tua ni yang muda boleh mati. Maknanya dah yang tua pun dia duk asyik kira berjoging je lagi, masjid tak main lagi. Itu. Dan ada hadis Nabi menyebutkan jika Allah mengasihi seseorang itu, Allah jadikan dia beramal di hujung umur. Ada hadis tuan-tuan sekalian. Kalau Allah kasih pada seseorang itu, Allah akan jadikan dia beramal di hujung umur, mana sekurang-kurangnya, sehingga dia dikenali oleh orang dengan amalan itu. Walaupun sebelum itu dia mungkin tidak beramal. Kemudian kita juga telah menyebutkan bahawa dalam mengatur wirid ini jangan tamak ikut kemampuan. Walaupun kita boleh baca Quran satu hari satu juzuk, tapi kita tak pernah lagi baru nak atur wirid. Mulakan dengan satu muka dulu, dua muka dulu. Jangan terus satu juzuk. Saya dia semangat. Saya dengar ada orang khatam Quran 9 sekali, saya pun nak khatam 9 sekali. Jadi 9 sekali makna satu hari satu juzuk. Jadi mungkinlah boleh 2-3 hari, lepas tu dia letih. Jadi sebab itu ikut kemampuan. Dan ini bersabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-qasda tablughu. Bersederhanalah dan saya kamu akan sampai kepada cita-cita kamu. Malam ini tuan-tuan sekalian, kita akan sambung semayang. Kita dah sebut dah, solat dah tuan-tuan kena atur bagi elok. Tiap-tiap hari pastikan solat, dan kita sebut beberapa hadis. Dua lah tuan-tuan sekalian kesimpulan tentang semayang ini, kerana kita ulang kaji balik sebelum kita masuk tajuk baru. Yang pertama sekali, salat berjamaah. Setiap hari salat berjamaah, kerana salat berjamaah ini pahalanya sangat beza. Jauh beza, bukan sangat, mana jauh sungguh beza dengan sembahyang sendirian. Perbuatan sama saja, 4 rakaat zuhur, subuh 2 rakaat, tapi berjamaah 27. Kalau sembahyang seorang-seorang 1. Jadi tuan-tuan dan puan bayangkanlah, kalau kita dengan kawan kita, dia sembahyang 5 waktu, kita sembahyang 5 waktu, kita tak hadir berjamaah 5 kali dengan sebab sibuk sana sini, dan dia pula hadir berjamaah 5 kali, 5 waktu. Kali tengok 5 kali 27. 100 robah tuan sekalian. 7 kali 5 35, 135, kita 5. Jauh. Satu hari kita 5, dia 135. Esok lagi kita macam tu juga 5. Dia 135 kali 2 plus 2. Jadi mana dia jauh dia meninggalkan kita, kerana kita tidak jaga solat berjamaah. Itu tak cerita lagi, tak masuk lagi langkah, setiap langkah itu pahala, langkah yang mengangkat itu pahala, dan langkah yang menurun itu menghapuskan dosa. Tak masuk lagi tuan-tuan bersekalian, tak kira lagi masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid, selagi mana kita berada dalam wuduk menunggu solat, kita akan mendapat doa malaikat. Akan mendapat doa malaikat. Malaikat mendoakan kita sepanjang kita berada dalam masjid itu menunggu solat. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, kemudian tak masuk lagi saf yang pertama. Kita berada di saf yang paling depan, tak masuk lagi pahala merapatkan saf dan sebagainya. Jadi sebab itu, dan yang kedua ni ialah solat awal waktu. Solat di awal waktu. Jadi kerana itu tuan-tuan bersekalian, biasanya orang yang istiqamah salat berjamaah di masjid, dia automatik dia akan dapat 2. Sembahyang berjamaah 1 dan juga salat di awal waktu. Bagi orang yang tak hadir di masjid, itu tengoklah. Kalau dia tak hadir di masjid, dia sembahyang awal waktu, dia dapat pahala salat awal waktu, tapi tak dapat pahala berjamaah. Kecuali kalau dia sembahyang di rumah dengan berjamaah. Dan Nabi sebut, sembahyang kamu dengan 2 orang, dengan seorang lebih baik daripada sembahyang dengan seorang. Sembahyang kamu dengan 2 orang, mana maksud kita 3, lebih baik daripada sembahyang kamu dengan dipanggil seorang. Mana lagi banyak jamaah, lagi baik. Jadi sebab itu para ulama membahaskan
Tak apa kita kembang sikit tuan-tuan sekalian supaya tuan-tuan boleh pilih, boleh atur. Sebab kita ni tuan-tuan sekalian kena ambil yang baik, kena kejar. Kerana di akhirat nanti kita memerlukan pahala yang banyak. Jadi ada ruang untuk cari pahala yang banyak, ambil pahala yang banyak. Para alim ulama bahas, boleh tak seseorang itu dia ada masjid yang dekat dengan rumah dia, tapi dia nak pergi sembahyang di masjid jauh. Kata alim ulama, tidak jadi masalah, terutama sekali kalau masjid yang jauh itu lebih afdal daripada masjid yang dekat. Afdal tu dari segi mana? Yang pertama melihat dari segi bilangan Jumaat. Melihat dari segi bilangan Jumaat. Lagi ramai Jumaat makna ahli sembahyang tu lagi afdal, itu satu. Yang kedua melihat dari segi imam. Mana imam lagi faqih, lagi wara', itu lagi afdal. Lagi afdal. Tapi dengan syarat. Ini syarat ni tuan-tuan kena ingat yang ni. Jangan lupa syarat ni. Dengan syarat jangan sampai masjid dekat itu tidak ada jemaah langsung. Dengan sebab dia tu menjadi tunggak situ. Dia menjadi tunggak situ. Dia kena sembahyang situ walaupun tempat lain ramai. Nanti Allah Ta'ala akan bagi dekat dia pahala menghidupkan sunnah Nabi. Dan pahala menghidupkan jamaah, kerana jamaah di situ bergantung kepada dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, di antara amalan yang mesti kita rebut peluang pada setiap hari iaitu menjawab azan. Menjawab azan. Sebagaimana hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin." Apabila kamu mendengar seruan muazzin, seruan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Itu pesanan Nabi begitu. Allahu akbar, kita pun sambut Allahu akbar. Dia asyhadu an la ilaha illallah, kita pun sambut asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali pada beberapa kalimah, iaitu hayya 'alas salah, kita sambut dengan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah pun sama, la haula wala quwata illa billah. Kemudian selesai daripada azan, maka Nabi mengajar kita untuk selawat. Selesai daripada azan, setelah kita pun jawab sebagaimana yang kita dengar daripada muazzin. Kata Nabi, idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya. Apabila kamu mendengar muazzin melaungkan azan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin, kemudian berselawatlah ke atasku. Berselawatlah ke atasku, kerana sesungguhnya sesiapa berselawat kepadaku dengan satu selawat, Allah akan berselawat untuknya 10 selawat. Bukan satu, Allah Ta'ala selawat untuk kita 10 selawat. Apa makna selawat Allah Ta'ala untuk kita 10 selawat itu? Iaitu Allah melimpahkan keampunan untuk kita 10 kali ganda. Kemudian mintalah dari Allah al-wasilah untukku. Minta. Mana baca doa sebagaimana yang disuruh oleh Allah oleh Rasulullah, oleh diajak Rasulullah, doa mohon wasilah kepada Rasulullah sebaik selepas azan. Fa innaha manzilatun fil jannah. Al-wasilah itu ialah satu kedudukan dalam syurga yang hanya akan diberikan kepada seorang hamba sahaja dari hamba-hamba Allah. Aku mengharapkan akulah hamba tersebut. Jadi Nabi pun kena berebut dengan nabi-nabi lain. Jadi sebab itu Nabi suruh kita minta wasilah itu untuk dia. Wa ati Muhammadil wasilah itu. Ya Allah, kurniakanlah wasilah itu untuk Muhammad, untuk Nabi kami Muhammad. Itu doa yang kita selalu baca. Dia panggil selepas azan itu ada itu doa itu. Memang Nabi suruh, Nabi minta, kita minta supaya Allah Ta'ala bagi martabat itu untuk dia. Jadi yang kita pula, kita akan dapat apa? Maka Nabi kata, sesiapa memintanya dari Allah untukku, aku akan memberinya syafaat di akhirat. Nabi janji dia akan bagi syafaat dia untuk kita di akhirat. Kemudian sementara menunggu iqamah,
banyaklah berdoa, kerana ketika itu adalah waktu mustajab doa. Yakni di antara iqamah dan juga di antara azan dan iqamah. Sebagaimana dalam hadis daripada Anas, Nabi bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah." Doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Doa tak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Maka mintalah keselamatan dari Allah untuk dunia kamu dan juga untuk akhirat kamu. Itu mana ambil masa, ambil peluang tuan-tuan dan sekalian. Di antara azan dan juga iqamah tu. Minta daripada Allah Taala. Mintalah apa saja pun, Nabi pun tak sebut. Cuma di sini Nabi suruh sallallahu al-afiyah, minta keselamatan. Keselamatan daripada Allah. Minta segala-galanya. Macam anak-anak kita ni minta Allah Taala bagi kejayaan dalam pelajaran, mudah menghafal, hati terang, nak otak mudah dia panggil apa, faham. Minta nak jadi kaya boleh minta. Ya Allah ya Tuanku, aku nak sangat jadi kaya, jutawan, minta. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Allah Ta'ala akan berikan. Kemudian tuan-tuan sekalian, mengejar saf hadapan. Mengejar saf hadapan. Tadi solat berjamaah di masjid, kita telah pun kita sebut dah. Jadi kita tak nak sebut lagi. Ada tisu tak? Tisu tak? Ada tisu tak ada? Dia ada tisu. Tisu ke kertas tak apa. Kemudian mengejar saf hadapan. Sebelum tu tuan-tuan sekalian, kita tambah satu lagi untuk sebagai targhib, untuk galakan kepada kita ni supaya hadir masjid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Jadi bila kita dengar azan, sebaiknya kita segera ke masjid. Segera ke masjid. Dan paling baik tuan-tuan sekalian, kalau kita boleh sampai ke masjid sebelum azan. Sampai masjid sebelum azan. Okey. Ini masalah cicak orang bagi. Dia tak kira orang tengah mengajar ke apa ke. Dia sebab tu mungkinlah, sebab tu dah tisu. Jadi bila tak buang, tak boleh nak lipat muka surat. Tak boleh nak buka. Okay. Nabi sebut, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, sesiapa yang sentiasa berulang-alik ke masjid pagi dan petang, berulang-alik pagi masjid, pagi petang. Dan orang Arab tuan-tuan sekalian, ada ketikanya maksud pagi petang tu ialah sepanjang hari, siang malam. Siang dan malam ikut waktu sembahyang. Sesiapa yang berulang-alik ke masjid pagi dan petang, yakni setiap hari, Allah akan menyediakan untuknya tempat-tempat persinggahannya dalam syurga setiap kali ia keluar pada waktu pagi dan waktu petang itu. Jadi tuan-tuan sekalian, macam kita lah, kita pergi sana singgah, kemudian pergi singgah. Jadi bayangkanlah bila kita ada ulang-alik, mana tempat persinggahan kita dalam syurga. Jadi kalau tempat persinggahan ada dalam syurga, maka kita pun akan masuk syurga. Sama sebagaimana Nabi sebut, barang siapa yang bertasbih sekali, Allah akan tanamkan untuknya satu pohon kurma dalam syurga. Jadi bayangkanlah, cuba kita tanya, tengok berapa kita sepanjang hidup kita ni kita dah bertasbih.
Jadi kalau 10,000 kali, mana ada 10,000 pokok dalam syurga. Dah macam taman dia panggil. Dah macam kebun kurma, ladang kurma. Jadi kalaulah itu kurma kita tuan dia, takkanlah tuan tak masuk syurga, kurma saja masuk syurga. Jadi itu dipanggil, mudah-mudahan begitulah maksud Nabi SAW. Kemudian apabila solat berjemaah di masjid, berusahalah untuk berada di saf hadapan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fil nida'i was-safil awwal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Jika manusia mengetahui betapa besarnya pahala yang ada pada laungan azan dan saf pertama, nescaya mereka tak dapat memperolehinya melainkan terpaksa mengundi, kerana saf pertama tu sekalian terhad lah. Di balai Islam ni tak tahulah berapa boleh. Tengok keluasan lebar masjid, tapi yang main ramai dan semua tahu fadilat dan semua tak mau lepas. Main sontak. Tapi sekarang ni tak payah mengundi sebab semua tak mau. Dan kadang yang main awal pun tak mau duduk saf yang awal. Nabi kata, kalaulah manusia tahu betapa besarnya pahala yang ada di saf yang depan dan juga azan. Sekarang ni semua pakat tak mau azan, pakat bertolak. Pilih azan. Dan mereka tak boleh dapat melainkan dengan mengundi. Nescaya mereka akan minta diundi. Oh, tak boleh. Saya nak tu tempat saya. Saya pun main sama juga. Kan cakap ni tak payah. Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Lepas ni tuan-tuan sekalian, nampak kosong, kena ambil. Jangan lepas kepada orang lain. Ini di masjid hari Jumaat pun sama juga. Saf depan pun kosong je. Penuh belakang ni. Rugilah tuan-tuan sekalian. Di akhirat lah, sekarang di dunia ni tak nampak pahala. Di akhirat kita akan nampak pahala, akan rugi. Kita akan rasa rugi pada ketika itu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Inna Allah malaikatahu yusalluna ala sufufil awal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan selawat kepada orang yang berada di saf awal. Saf al-awal. Al-awal. As-sufuf al-awal. Saf yang terawal dia panggil. Mana saf yang pertama diikuti yang kedua, yang ketiga. Lagi depan saf itu, maka lagi mendapat selawat Allah dan malaikat. Menurut ulama, selawat dari Allah ialah pujian Allah di hadapan malaikat. Yakni Allah muji hambanya yang berada di saf awal di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala sebut nama kita. Contoh tuan-tuan sekalian, malaikat sebut. Allah Ta'ala kata malaikat, "Tengok wahai malaikat, tengok hamba aku." Duduk di saf depan. Selawat para malaikat pula doa mereka. Mereka mendoakan untuk orang yang berada di saf yang terawal. Hadis ini Sunan Abi Daud, kata pentahqiq hadis sahih. Kemudian berusaha untuk mengejar takbir pertama bersama imam. Takbirul ula. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada Anas, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Sesiapa menunaikan salat kerana Allah selama 40 hari dalam jamaah dengan mendapat takbir pertama, maka Allah akan tulis. Allah Ta'ala bila tulis, tak ada siapa boleh padam. Allah akan tulis untuk dia 2 pembebasan. Yang pertama, pembebasan daripada neraka, mana dia tak akan masuk neraka lagi. Dan yang keduanya, pembebasan daripada nifaq, penyakit munafik. Hadis riwayat Imam Tirmizi, status hadis hasan. Ini kita sebut darjat hadis ni tuan-tuan sekalian, supaya tuan-tuan jangan ragu lagi. Jadi sekarang ni timbul persoalan dia,
takbir pertama tu macam mana? Nabi kata siapa yang sembahyang berjamaah dengan takbir yang pertama 40 hari, mana 200 waktu. Tuan-tuan nak kena menempuh ujian 40 hari. Bila cukup 40 hari, Allah Ta'ala tulis. Benda yang Allah Ta'ala tulis, tak boleh padam lagi. Muktamad. Pembebasan daripada dua. Yang pertama, daripada neraka. Yang kedua, daripada nifak. Penyakit munafik. Tak akan ada lagi penyakit nifak dalam hati. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, maksud takbir pertama ialah seseorang itu bertakbir sebaik saja imam selesai takbir. Jangan takbir dulu pada imam saja. Imam takbir, Allahu Akbar, bunyi bar saja, diikuti dengan takbir dia, Allahu Akbar. Dalam pengertian yang lain, dia ikut imam daripada awal lagi. Dia tidak masbuk. Dia tidak masbuk. Yakni ia mengikut imam bermula dari takbiratul ihram lagi. Itu pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Ada pandangan lain berkata, yang ni memang tuan-tuan kena pergi awal sungguhlah. Tak boleh. Kalau dengar azan barulah rumah jauh pula. Dengar azan baru nak siap-siap, biasanya sampai tu orang dah nak rukuk dah. Ini sebaik takbir yang pertama bersama imam 40 hari. Sebaik imam selesai takbir, Allahu Akbar, diikuti takbir kita. Itu kata Imam Nawawi. Dan ada pandangan lain berkata, fadilat takbir pertama itu diperolehi selagi seseorang itu sempat berdiri bersama imam sebelum imam rukuk. Mana sebelum imam rukuk, dia ikut imam. Pandangan lain lagi, ni pandangan lain ni lagi lebih seronok dia panggil. Tadi ni agak dia panggil apa? Maknanya pandangan lain lagi, kelebihan takbir pertama itu masih dapat diperolehi oleh makmum jika ia mendapat awal rukuk bersama imam. Maknanya bila imam rukuk, walaupun dia terlambat pun, mana dia masih sempat rukuk dengan imam, masih boleh, masih dikira lagi takbir pertama dengan imam. Maknanya dia bagi salam, maknanya dia tidak tambah rakaat lepas tu. Maknanya imam bagi salam, dia bagi salam. Sebab kalau tuan-tuan tak sempat rukuk bersama imam, bermakna tuan-tuan akan tambah satu rakaat. Jadi ada 3 pendapat situ. Tapi Imam Nawawi rahimahullah, dia sebut yang pertama, iaitu takbir yang pertama, iaitu kita bertakbir sebaik imam selesai takbir. Itu dia panggil 40 hari. 40 hari. Cubalah tuan-tuan sekalian buat. InsyaAllah lepas tu memang pengalaman orang yang buat, dia kata lepas tu Ustaz memang saya tak tinggal saya jemaah. Mana Allah Ta'ala jaga, dia panggil. Tapi nak dapat 40 tu, nak dapat 40 hari tu, tuan-tuan dan puan kena mujahadah 200 waktu. Satu hari 5 waktu, 40 ke 5 200. Selesai tuan-tuan sekalian bab semayang, masuk baca Quran. Setiap hari luangkanlah masa untuk Al-Quran walaupun sedikit. Janganlah berlalu sehari pun tanpa kita membaca Al-Quran. Nabi SAW amat menggalakkan umatnya membaca Al-Quran. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawman qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang suka membacanya, atau rajin membacanya, atau bersentiasa membacanya. Hadis dalam Sahih Muslim. Sebagaimana kita sedia maklum tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala dalam hadis lain Nabi sebut pahala. Hebatnya pahala baca Quran ni, kata Nabi SAW, sesiapa membaca satu huruf dari kitab Allah, untuknya satu kebajikan, dan setiap kebajikan diganda 10. Satu huruf. Kata Nabi, aku tidak menyatakan kepada kamu alif lam mim itu dikira satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf,
dan mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim itu 30. Ini alif lam mim 30. Itu dah kira pula bismillahirrahmanirrahim ba 10. Alif alif 10, sin 10, bismi. Mim 10. Alif lam lam ha dah 4. Jadi 100 lebih, 150. Bismillahirrahmanirrahim saja. Dan keseluruhan Quran ada 320,000 huruf. Keseluruhan Quran. Kalau tuan-tuan baca daripada awal Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, khatam dengan An-Nas, tuan-tuan dapat 3,200,000 pahala. 320,000 kebajikan bersamaan dengan 3.2 juta pahala. Walaupun kalau tuan-tuan baca satu hari 2 muka, maknanya 300 hari sebab dia ada 600 muka surat lebih kurang. Jadi satu hari 2 muka, satu lai kita kata 300 hari tuan-tuan khatam Quran. Lebih kurang setahun dia panggil. Dapat 320 kebajikan, sama dengan 3 juta lebih. Jadi tuan-tuan sekalian, pahalanya cukup mewah. Bukan lagi pahala banyak, mewah. Dan juga dia panggil apa? Begitulah tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan baca Quran daripada awal sampai habis, jangan lupa sujud sajadah. Ada 14 tempat. Ambil pahala sujud sajadah. Dia ada tanda masjid di tepi tu. Tanda masjid di tepi tu. Tuan-tuan sujud. Sujud sajadah ni ramai orang dia kata, ustaz saya tak sujud sebab apa? Sebab saya tak ingat nak baca apa dalam sujud tu. Tuan-tuan sekalian, baca subhanallah a'la pun tak apa dah. Macam tuan-tuan sujud sawi lah. Sujud sawi tu. Ramai orang kata, ustaz kita nak sujud sawi ni, saya ni bab-bab hafal ni memang tak boleh. Sujud sawi pun sama tuan-tuan sekalian. Baca subhanallah a'la pun boleh. Tak ingat subhanallazi apa ni, ustaz pun tak ingat kan sujud sawi ni. Apa bacaan dia subhanaman la yanu wa la yasu. Kita pun jarang-jarang juga sujud. Tapi kalau orang tu dia tiap-tiap hari sujud, maknanya teruklah dia. Maknanya lupa manja. Sebab sujud sawi ni dia sujud kerana lupa dia panggil. Sujud kerana meninggalkan sunat ba'd ataupun lupa dalam solat. Jadi dia datang sekali sekala. Jadi biarkan kita sujud ni baca apalah pula. Kata oleh ulama, baca yang kita biasa baca dalam sujud. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi sama juga pada ketika kita sujud tilawah tu memanglah panjang sikit. Sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tuan-tuan duk tunggu nak hafal yang tu, memang tuan-tuan tak sujud pun ya. Jadi pahala hilang. Padahal tuan-tuan dah baca melalui ayat-ayat yang disunatkan sujud. Di mana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi SAW bersabda, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki yaqulu ya waili ya umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falyannar. Apabila seorang anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, syaitan akan mencilkan dirinya. Mana syaitan akan menjauh, dia panggil, sambil menangis dan berkata, alangkah celakanya aku. Anak Adam disuruh sujud lalu dia sujud, maka dia diberi syurga. Aku pula disuruh sujud dulu tapi aku enggan sujud, maka diberi neraka kepadaku. Dia kecewa tengok orang anak Adam sujud. Jadi tuan-tuan sekalian, mana sujud? Paling ujung sekali surah itulah surah Iqra, wasjud waqtarib.
Wasjud waqtarib. Itu ayat sujud. Ada 14 tempat semua. Tuan baca Quran tu ada tanda masjid tepi dia itu tanda sujud. Dan tuan-tuan sekalian, kalau ada kemampuan, hafalah sebuah sikit Quran. Hafalah sebuah sedikit Al-Quran. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharab. Orang yang dalam hatinya tidak ada sedikit pun Quran, maka dia seumpama rumah yang kosong. Rumah yang runtuh. Jadi bacalah, hafalah tentang silang Quran. Kalau tak mampu pun jangan bagi lupa hak yang dah ada. Yang sedia ada tu jangan bagi lupa. Kena baca selalu. Kalau boleh tambahlah tuan-tuan sekalian. Bila Nabi kata kalau tak ada langsung Quran dalam diri macam rumah kosong, macam rumah runtuh, macam rumah rosak, maknanya lagi banyak Quran dalam hati kita ni, maka kita ni akan jadi macam rumah yang meriah, rumah yang subur, rumah yang panggil apa, yang indah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang sembahyang ni kok mana pun mesti ada Quran. Orang yang solat kok mana pun mesti ada Quran. Ada Fatihah, ada Qul Ya, ada Qul Wallah, ada Qul A'udzu Falaq, ada Quran bin Nas, ada ayat kursi. Ya, kalau boleh tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya daripada surah Ad-Duha tu ke bawah. Ya, wadduha wal laili idza saja ma wada'a rabbuka wa ma qala tu ke bawah sampai ke bawah tu sekurang-kurangnya ada dalam diri kita. Selesai Quran. Ya, kita masuk zikrullah. Ya, mana setiap hari tu tuan-tuan kena tengok zikir pula apa yang nak pilih. Hari selepas ni tuan-tuan sekalian, azam. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sekalian satu muka lah. Ya, satu muka Quran sekurang-kurangnya. Ya, kalau tak boleh satu muka, mata pun tak nampak dah. Ataupun tak kenal huruf. Dulu orang tak pergi mengaji lari. Padahal Tok Guru bukan tibai dia pun. Tok Guru tibai lantai. Ya. Dia terkejut tak mau pergi dah. Mak ayah paksa pun tak mau pergi dah. Ya, cik tak mau pergi dah. Takut kat Tok Guru. Tok Guru kampung lah, cengeng-cengeng dulu. Jadi tak kenal lah huruf. Jadi nak buat macam mana tuan-tuan sekalian dah sekarang ni baru. Tapi kalau tuan-tuan boleh gagah mengaji tuan-tuan sekalian, mengajilah qiraati walaupun dah bagi kenal juga, bagi boleh baca juga. Ya, buatlah tuan-tuan sekalian. Memang ada. Jadi memang ada. Tuan-tuan cari, jangan malu. Bagi boleh kenal juga huruf, boleh baca juga. Insya-Allah tuan-tuan sekalian 2-3 bulan boleh baca. 2-3 bulan boleh baca insya-Allah. Tapi kalau dah tak boleh juga tuan-tuan sekalian, baca apa yang ada saja. Ya, baca apa yang ada. Zaman Nabi sendiri tuan-tuan sekalian, bukan semua yang kenal huruf. Nabi sendiri pun tak kenal huruf. Ya, sebab tu dia dipanggil ummi. Nabi sendiri pun dia baca daripada hafalan. Ya, Nabi sendiri dan sahabat-sahabat ramai yang ummi. Dia baca daripada ingatan. Jadi tuan-tuan baca apa yang ada. Qul wallah 3 kali, pahala sama macam satu Quran. Qul wallah 10 kali, satu rumah dalam syurga. Jadi tiap-tiap hari tuan-tuan bacalah. Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali sama dengan satu Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Begitulah tuan-tuan sekalian, baca bagi banyak. Jadi ala kulli hal tidak ada alasan lah. Walaupun tuan-tuan dan perempuan tak boleh nak baca dengan mushaf dan tak kenal huruf, mata pun tak nampak, jangan ketinggalan. Setiap hari itu mesti ada Quran. Selain daripada dalam sembahyang tu sedia maklum. Dan mesti ada tuan-tuan sekalian wirid Quran. Tiap-tiap hari banyak mana, 1 muka, 2 muka ataupun 10 kali qul wallah dan sebagainya. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian sambung lagi, nanti kita masuk pula zikrullah. Tak mau nak sambung dah, banyak dah tu. Kira nanti tuan-tuan lupa nanti. Ya, mana kita pergi pelan-pelan dia bagi. Tapi kena ada. InsyaAllah nanti tuan-tuan tengoklah zikrullah pula tuan-tuan pilih. Nak istighfar ke tiap-tiap hari. Tapi para alim ulama kita pesan seboleh-bolehnya 3 zikir ni jangan bagi ketinggalan. Istighfar 1 kali,
selawat 1 kali, la ilaha illallah, tahlil 1 kali. Dia lebih kurang dalam 10 minit selesai. Ya, 10 minit boleh selesai 3-3 ni. Tapi dengan syarat untuk mengelak ketinggalan, tuan-tuan kena letak waktu mana nak letak. Baru boleh istiqamah. Kalau tidak, sedang tak sedang, dan kemarin tak buat pun. 2 hari lah tak zikir. Sibuk sana sibuk sini. Tapi kalau tuan-tuan letak contohnya lepas subuh ataupun sebelum tidur ke, ataupun lepas asar ke, ataupun sementara nak tunggu semayang ataupun lepas semayang dan sebagainya. Dan kita cuti 2 minggu insya-Allah. Anak nak pergi umrah hari Rabu nak masuk ni, tapi maknanya hari Khamis tak adalah dengan tuan-tuan. Hari Khamis masuk ni, kemudian sekali lagi Khamis, dan insya-Allah Khamis selepas 2 minggu 2 kali Khamis insya-Allah kita jumpa balik insya-Allah. Kita sambung tentang zikrullah, zikir. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.